Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada Puan Sheila selaku penyelaras bagi CDN and so on Negeri Sembilan. Saudara Muhammad Izzuddin yang menyediakan kemudahan teknikal sepanjang sesi kita dan sesi-sesi yang sebelumnya ini, kepada Cikgu Nur Sazana, jadi yang akan membentang pada sesi kita pada kali ini. Jadi izinkan saya berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan yang sempat hadir pada awal ini. Nanti siapa yang nak lihat lebih lanjut boleh semak dalam dalam rakaman yang akan kita kongsikan di laman web Connecting Dots Learning. Ya, ada alamat dalam saya punya slide awal tu, http Connecting Dots Learning. Jadi di dalam pautan tersebut akan terkandung portal CDL. Dalam portal tersebut akan dikongsikan video-video rakaman sesi CDL and so on. Bukan saja untuk Negeri Sembilan tapi untuk pusat-pusat yang lain. Jadi kita ada beratus-ratus dah video rakaman perkongsian rakan-rakan guru kita. Sudah mencecah tempoh lebih 2 tahun. Okay. Jadi pada petang ini sebenarnya saya cuba untuk berkongsi tentang satu lagi aspek pembelajaran, pembelajaran bermakna. Tapi kali ini saya nak fokus kepada amalan maklum balas ataupun feedback. Kalau kita semak dalam di antara intervensi ataupun amalan pedagogi yang berkesan berdasarkan pada kajian yang telah dilaksanakan oleh Profesor John Hattie dalam bukunya Visible Learning. Salah satu intervensi ataupun inisiatif yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru untuk memantapkan pembelajaran anak-anak ialah melalui maklum balas. Jadi bila saya sebut maklum balas, dia ada dua kita panggil dua hala. Sama ada guru memberi maklum balas kepada murid ataupun sebaliknya, murid memberi maklum balas kepada guru. Kalau mengikut John Hattie, yang paling berharga, yang paling baik ialah apabila murid-murid memberi maklum balas kepada guru. Sebab dia akan menjawab satu soalan yang sangat kritikal dalam proses pembelajaran, iaitu di mana anak-anak itu berada. Sebab dalam proses pembelajaran ni, kita kena tahu anak-anak itu berada di mana dalam proses perkembangan pembelajaran. Jadi bila kita dapat maklum balas daripada murid, maksudnya kita akan dapat melihat di lori besi buruk lama lalu. Minta maaf ada gangguan sedikit. Jadi balik kepada yang saya sebutkan tadi, apabila anak-anak memberi maklum balas kepada guru, maka itu adalah satu petanda yang sangat signifikan bahawa anak-anak tersebut tahu ke mana dia nak pergi, di mana dia berada. Dia tahu sama ada dia tahu sama ada dia sudah sampai terhadap destinasi yang telah
tetapkan. Ini kita akan bincangkan lebih detail. Mungkin mengambil masa beberapa sesi lah, beberapa sesi untuk saya kongsikan idea tentang feedback. Okay. Jadi maklum balas ataupun feedback ini seperti yang saya sebutkan tadi, satu intervensi yang sangat penting, okay? Dan kita akan gunakan sepanjang proses pembelajaran berlaku. Ya. Sebelum ni saya pernah kongsikan tentang CFU, Check for Understanding. Jadi feedback ini pun adalah satu tool yang boleh digunakan untuk menyemak kepahaman anak-anak tentang apa yang mereka pelajari. Okey. Sebelum itu saya ingin berkongsi pada petang ni, saya nak kongsikan ada satu konsep yang sebenarnya konsep ni boleh dibangunkan oleh guru terhadap anak-anak, terhadap murid-murid kita itu, okey, supaya dia sedar bahawa dalam kehidupan dia ada dua lingkungan. There are two circles in our life. Jadi kita nak anak-anak kita sedar bahawa terdapat dua lingkungan ataupun circles in our life. Two circles in our life. Circle yang pertama ataupun lingkungan yang pertama kita panggil lingkungan keprihatinan. Okay? Circle of concern. Dalam bahasa Inggeris dia namakan itu sebagai circle of concern. Sementara satu lagi circle iaitu circle of influence, lingkungan pengaruh. Okay? Jadi kalau kita dapat maklum apa kita dapat bimbing anak-anak supaya mereka sedar tentang kedua-dua lingkungan ini, dan dia akan memberi fokus kepada lingkungan yang betul. Ya, sebab dalam hidup kita ni memang akan banyak sebab yalah, masa kita pun terhad. Ya, satu hari kita hanya ada 24 jam. Tak lebih tak kurang. Jadi kita tak boleh membuang masa untuk melakukan perkara-perkara yang tidak penting atau perkara-perkara yang kita tak boleh buat, kita tidak boleh merubahnya. Okay? Sebab dalam lingkungan keprihatinan itu, yang ada di sekeliling kita, di persekitaran kita, okay, dalam persekitaran kita, banyak perkara-perkara yang kita tak boleh ubah. Ya. Tapi kita prihatin, kita concern tentang perkara tersebut. Okay. Sebab itu dicadangkan, okay, daripada kita terlalu memberi memperuntukkan banyak masa kepada lingkungan keprihatinan itu, adalah lebih baik kalau kita memberi fokus kepada lingkungan pengaruh ataupun the circle of influence. Sebab dalam circle influence ini kita boleh kawal, kita boleh berperanan. Ya, inilah yang dikatakan sebagai proaktif. Di mana dalam proaktif ini, kalau kita memiliki tabiat yang proaktif, the proactive habit, tabiat proaktif, tabiat inilah yang akan menyalurkan tenaga kita, dia panggil tenaga positif, untuk kita mengembangkan, melebarkan, untuk mengembangkan lingkungan pengaruh
Jadi pengaruh kita makin lama makin berkembang. Ya. Jadi bila pengaruh kita berkembang, maka jadi kita banyak peluang-peluang yang boleh kita lakukan. Ya. Jadi mungkin sebelum ini dia menjadi lingkungan keprihatinan, tetapi oleh kerana pengaruh kita itulah telah pun kita kembangkan, okay? Lingkungan pengaruh itulah berkembang. Perkara yang sebelum ini menjadi keprihatinan, dalam lingkungan perhatian sudah dapat kita jadikan sebahagian daripada kita punya lingkungan pengaruh. Itu yang dimaksudkan dengan proaktif. Orang yang proaktif ialah orang yang memberi fokus tenaganya, masanya kepada lingkungan pengaruh. Iaitu dia cuba mengembangkan lingkungan pengaruh. Sebab dalam lingkungan pengaruh ni dia boleh mengawal, in control. Dia boleh mengawal dan dia boleh memberi membuat sesuatu yang kita panggil yang produktif. Kalau kita nak bincang perkara-perkara dalam lingkungan keprihatinan tu sampai bila pun tak habis kan. Jadi kalau kita nak bincang, mungkin kita boleh bincang, tapi kita tak boleh buat apa-apa. Okay? Jadi tenaga positif yang kita tumpukan untuk mengembangkan lingkungan pengaruh, okay? Dia akan menjadikan kita lebih proaktif. Lebih proaktif. Maksud proaktif ni, kita melihat sesuatu itu dengan persepsi yang lebih positif dan juga kita mempunyai pendekatan-pendekatan yang berasaskan kepada nilai. Orang yang proaktif, orang yang membuat keputusan berdasarkan kepada nilai. Nilai ini sangat berkait rapat dengan sistem kepercayaan ataupun belief system. Kalau seorang guru, dia akan ditanya apakah nilai yang dipegang dalam profession perguruan dalam bidang pendidikan. Ini biasa saya kongsikan dengan pelajar-pelajar IPG dahululah. Masa saya bertugas di IPG, saya kata sebagai guru kita mesti ada 3 kepercayaan, 3 keyakinan. Sebab inilah yang akan memandu ke mana kita nak bergerak dalam profession perguruan kita ini, pendidikan perguruan ataupun pendidikan ini. Sebab kita akan berada dalam bidang ini dalam tempoh yang lama. Ya. Kita akan berada dalam tempoh yang lama. Sebahagian daripada hidup kita akan kita dedikasikan kepada tugas kita sebagai seorang guru. Ya. Apa yang 3 itu? Apa kepercayaan, apa nilai? Pertama, kita kena percaya yang yakin bahawa setiap anak-anak itu mempunyai harga diri. Kalau kita percaya dan yakin bahawa setiap anak-anak itu mempunyai harga diri, sudah tentulah cara kita mendidik mereka tidak akan berubah. Kita akan berusaha bersungguh-sungguh, tanpa mengenal penat dan lelah untuk kita menjadikan anak-anak kita tu seorang yang kita panggil murid yang sebagai manusia, manusia yang berjaya hidupnya. Okey. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua, guru-guru mesti percaya dan yakin bahawa setiap anak-anak itu mempunyai potensi, mempunyai bakat. Potensi dan bakat itu ada dalam diri setiap anak-anak. Jadi peranan kita sebagai seorang guru ialah untuk mengembang, untuk memupuk, untuk membugarkan potensi tersebut.
Cuma yang mesti kita ingat bahawa anak-anak ni dia tak sama antara satu sama lain. Mereka ni adalah unik. Unik ni maksudnya tak sama antara satu sama lain. Jadi potensi mereka pun berbeza. Ya, antara satu sama lain. Jadi kita, kalau kita yakin dan percaya mereka ada potensi, walau apa juga latar belakang mereka, ya, maka kita tidak akan kita tidak akan mengabaikan tanggungjawab mengembangkan potensi. Potensi ini pelbagai dalam banyak bidang, dalam banyak dimensi dan sebagainya. Dan nilai yang ketiga ialah kita percaya dan yakin bahawa setiap anak-anak itu boleh belajar dan boleh diajar. Ini sangat penting, ya. Sebab kita mungkin akan berjumpa dengan pelbagai jenis anak-anak dalam masa kita jadi seorang pendidik, ya. Tapi percayalah, macam mana pun anak-anak ini, ya, mereka boleh belajar dan mereka boleh diajar. Kalau tak percaya, kita tengok banyak contoh, ada banyak contoh kan yang pernah kita tengok, yang kita jumpa ataupun yang kita baca, yang kita tonton, ya. Contohnya saya biasa kongsikan kisah seorang kanak-kanak yang buta, pekak dan bisu. Buta, pekak dan bisu. Macam mana nak mengajar anak-anak buta, pekak dan bisu? Jadi kalau ada masa nanti pergi ke YouTube, cari satu filem namanya Miracle Worker, pekerja ajaib. Pekerja ajaib. Seorang guru namanya Anne Sullivan telah mendidik seorang anak yang buta, pekak dan bisu, dan akhirnya namanya Helen Keller. Akhirnya Helen Keller menjadi seorang yang hebat, yang ternama, seorang aktivis, seorang ahli politik, seorang pejuang hak anak-anak yang lain kelainan upaya, namanya Helen Keller. Jadi kalau maksudnya anak-anak yang pekak, bisu dan buta pun ada potensi dan boleh belajar dan boleh diajar. Okay. Ini nanti panjang kat situ nanti kan, tak habis. Tak sempat cikgu untuk bentang nanti. Okey. Jadi maksud nilai itu, maksud dia nilai. Nilai itu menjadi asas kepada kita membuat keputusan. Kalau kita tak ada nilai, keputusan kita tu mungkin tidak akan membantu kita, membantu anak-anak. Ya? Jadi kalau kita ada nilai yang kita pegang dalam profession kita ini, insya-Allah, kita akan menjadi seorang yang proaktif. Kita biasanya akan berbincang sebelum bertindak. Kita cuba memahami memahami sesuatu, dan akhirnya kita akan menjadi lebih lebih produktif. Dan satu lagi sifat yang sebaliknya ialah orang yang reaktif. Dia bersifat reaktif. Orang yang reaktif ni banyak fokus kepada lingkungan keprihatinan. Okey. Dia tak fokus kepada lingkungan pengaruh. Dia selalu salahkan orang, melihat kelemahan orang lain. Dia tak nampak kelemahan diri dia, dia nampak kelemahan orang lain. Dia suka mengemukakan isu-isu yang di luar kawalan. Ya. Macam-macam lah, ya. Yang kita panggil tenaga-tenaga yang negatif. Bila kita menyalurkan tenaga-tenaga yang negatif ini, maka kita tidak akan dapat pergi jauh. Khususnya dalam kita mendidik anak-anak, dalam proses pembelajaran anak-anak. Okey. Jadi kita perlu elakkan daripada banyak menggunakan masa kita dan tenaga kita untuk memikirkan perkara-perkara di luar lingkungan pengaruh. Jadi orang yang banyak fokus pada lingkungan pengaruh ini, dia punya lingkungan banyak memberi tumpuan kepada lingkungan keprihatinan itu, the circle of concern. Kita akan dapati dia punya circle of influence makin lama menguncup.
kecil, kecil, kecil. Sampai ke satu peringkat, dia akan jadi hopeless. Dia panggil hopeless ya. Okey. Saya ingat sebelum saya akhiri sesi pada petang ini, saya nak kongsikan yang feedback itu saya akan sambung insya-Allah pada sesi yang akan datang yang lebih detail. Okey. Ini ada satu buku. Izzuddin ingat buku ni ya, saya pernah kongsikan ya. Ingat doktor, saya dah habis baca. Dah habis baca dah? Sudah. Okey, alhamdulillah. Jadi biasa saya akan recommend pada pada rakan-rakan untuk membaca buku ni. It's a very good book. Okay. Ditulis oleh Stephen R. Covey. Dia dah meninggal. Okay. Sekarang ni usaha-usahanya disambung oleh anak-anak beliau. Oleh Sean Covey dan beberapa orang yang lain. Jadi dalam buku ni dia memperkenalkan 7 tabiat bagi orang-orang yang berkesan. The most, dia panggil highly effective people, orang-orang yang mempunyai kesan yang tinggi dalam kehidupan mereka. Okey. Jadi kalau cikgu ada kesempatan, saya cadangkan belilah, bacalah buku ini. Okay, saya baca berulang-ulang kali. Okay, pada usia saya muda dulu sampai sekarang, saya banyak merujuk kepada idea-idea yang ada dalam buku ni. Dia ada 7 habit. Di antaranya dia kata be proactive. Saya dah terangkan tadi dah. How to be proactive. How we determine. Okay, mana kita boleh fokus kepada circle of influence, begin, the end with the mind. Ini yang saya cadangkan yang saya gunakan idea KMR. Okay. Di mana kita gunakan backward design. Jadi backward design ni pun datang daripada idea begin, the end in the mind. Matlamat itu kita letakkan lebih awal dalam kita punya pemikiran sebelum kita merancang aktiviti. Okay, first thing first. Benda yang utama kita pertamakan. Ini segi priority. Kemudian think win-win. Okay, menang-menang. Bukan win-lose. Bukan menang kalah. Kemudian dia ada seek first to understand, then to be understood. Ini untuk communication lah. Kalau kita berkomunikasi, kita cuba untuk memahami. Bukan untuk menjawab apa yang kawan-kawan kita katakan itu. Okey. Jadi saya ingat ada yang lain-lain tu nanti kita akan sentuhlah secara semasa ke semasa. Jadi saya tamatkan sesi pada pagi ini, pada petang ini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan guru. Terima kasih kepada Puan Sheila dan juga kepada Muhammad Izzuddin yang membantu kita pada petang ini. Jadi saya serahkan kepada Puan Sheila untuk sesi perkongsian yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih doktor kerana selalu memberi kita idea dan perkongsian yang menarik. Hari ini tiba pula kita ke siri yang ke-23 dalam CDL Hands-On Online Session Negeri Sembilan. Persembahan sejarah dalam drama. Sangat menarik ya tajuk ni yang akan dikongsikan oleh Cikgu Nur Shazana binti Taib dari SKC Rusa. Okey, untuk suasana menjadikan subjek sejarah itu menyeronokkan dan pembelajaran bermakna, kaedah persembahan sejarah dalam drama berkonsep kepada penulisan, skrip dan lakonan. Bayangkan pelajar boleh menjadi pengarah, penulis skrip serta pelakon untuk adaptasi sebuah skrip dalam bentuk persembahan. Berfokus kepada ciri-ciri pelaksanaan dan bagaimana kaedah ini boleh dijalankan di dalam atau luar bilik darjah. Begitulah sedikit mengenai perkongsian Cikgu Nur Shazana hari ini. Jadi salam Malaysia Madani kepada semua. Dan terima kasih kerana bersama-sama dengan kita. Kita sudah sampai ke siri yang ke-23. Tanpa melengahkan masa, saya jemput Cikgu Nur Shazana untuk membuat perkongsian beliau. Dipersilakan Cikgu. Okey. Assalamualaikum. Jelas tak dengar suara saya? Jelas, jelas. Okey. Saya share screen dulu ya. Okey. Boleh nampak saya punya slide? Nampak, jelas.
kasih Puan Sheila, saya teruskan. Terlebih dahulu saya mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada PPD Port Dickson kerana menjemput saya sebagai untuk CDL Hands-on Online Session Negeri Sembilan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Mustafa yang berkongsi mengenai pembelajaran bermakna mengenai maklum balas. Dan dia bila disebut sebagai maklum balas ni, dia sebenarnya boleh dikaitkan dengan saya punya langkah-langkah lah yang alamak, tiba-tiba saya nervous pula. Saya dah biasa dalam online ni. Okey. Jadi saya ada sebut sikit akan dimasukkan dalam ni. Okey, sebelum kita bermula, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu. Saya nampak guru besar saya, Puan Siti Sarah. Hai. Puan Siti Sarah daripada KPM. Thank you support. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi saya berbesar hatilah kerana cikgu-cikgu semua mengikuti program petang ini dan diharapkan saya dapat menunjukkanlah apa-apa yang kaedah ini untuk digunakan di sekolah. Okey, sebenarnya sebelum saya bermula, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cikgu Nur Syazana binti Taib daripada SK Serusa Port Dickson Negeri Sembilan. Jadi sekali lagi juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada GB, cikgu-cikgu semua yang support daripada tunggu mesej bila slot saya. Sabar nanti, okey? Alright. So saya akan teruskan. Okey. Bila disebut kaedah persembahan dalam sejarah ini, sebenarnya ia bukanlah benda baru. Ia berkonsep kepada main peranan, campur penulisan dan campur kaedah-kaedah yang berkaitan itulah. Tapi saya gunakan persembahan kerana ia boleh menjadi pelbagai. Sebelum ini, kaedah ini saya pernah gunakan untuk kajian tindakan dan saya bawa bentang juga untuk amalan terbaik. Jadi di sini saya ingin berkongsi bagaimana boleh ia digunakan untuk subjek mata pelajaran sejarah serta juga ia boleh digunakan subjek mata pelajaran lain. Contohnya BM, moral, bahasa Inggeris, sains dan sebagainya. Ia bukan terikat kepada sejarah walaupun tajuknya lebih kepada sejarah. Sebab sejarah ini saya lebih beri kepada contoh. Sebab bila kita sebut sejarah itu membosankan. Mana-mana saya baca artikel jurnal, keyword dia mesti ayat depan sejarah itu membosankan. Kenapa kita tak nak ubah? Sejarah itu menyeronokkan. Sejarah itu is a fun and learning. Saya campur sikit lah bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Jadi bila saya buat kaedah ini, sebenarnya saya dah bermula daripada sekolah lama saya di Sarawak. Dan saya teruskan di SK Serusa. Dan tadi kami dapat buat untuk kelas 4 Johan. Di mana murid-murid akan buat lakonan ni, kaedah ini, tajuk pengasah Kesultanan Melayu Melaka, Tuan Perak dan Hang Tuah. Jadi guru hanya bertindak sebagai pembimbing saja. Jadi untuk abstrak ni saya telah buat sebagai kajian tindakan untuk mendapat temu bual kepada murid-murid sendiri bagaimana maklum balas, adakah ia berkesan, adakah ia perlu diteruskan. Dan tadi dalam kelas mereka kata mereka nak on juga tahun ni untuk kelas tahun 4. Sebab tahun 4 tahun ni dia tak ada peluang, dia ada peluang daripada tahun lepas. Tapi mereka ada buat tajuk zaman prasejarah. So bila murid buat kaedah ini, dia seterusnya akan ingat fakta tu, fakta sejarah tu. Jadi mereka akan bercerita kepada kawan-kawan, mereka akan huraikan, mereka sendiri akan cari bahan-bahan itu, bahan-bahan tu. Bila saya tengah ngajar-ngajar, semua tengah fokus nak cari bahan peramis suara, temperak dan sebagainya. Jadi mereka dah ada idea apa mereka nak buat. Nanti saya tunjukkan contoh dia. Kalau ada apa-apa soalan boleh je tanya, kita santai-santai ya cikgu. Saya selalunya biasa jadi moderator. Jadi bila jadi penceramah ni kadang-kadang lupa datang sikit. Jadi kalau cikgu ada soalan, tuan-tuan dan perempuan ada soalan, bolehlah kita close to way lah orang kata kan. Okey, saya teruskan. Ini adalah apa yang saya nak berkongsi pada petang ini. Mengapa kaedah ini digunakan, bagaimana pelaksanaan dia, isi penerangan dia dan impak kepada sekolah itu sendiri. Sebenarnya bila cikgu seorang tu buat, dia akan memberi kesan kepada anak murid.
Contohnya saya memang minat sejarah. Jadi saya ambil peluang tu untuk orang kata macam terbuka luas lah supaya murid-murid lebih minat kepada sejarah. Okey. So ini akan dibincangkan, dibentangkan sebentar lagi. Okey. Saya kenalkan diri saya dulu. Tadi saya dah memula sebab kenapa saya kena cerita latar belakang diri saya supaya ia ada kaitan cikgu-cikgu semua. Bagaimana cikgu-cikgu dapat menggunakan cikgu punya passion untuk anak murid. Jadi saya sekarang ni memegang jawatan Ketua Panitia Sejarah, berpengalaman sebagai guru 9 tahun. 9 tahun. Saya ni cikgu-cikgu semua bermula sebenarnya daripada guru ganti. Kemudian saya menjadi JSTT untuk berapa tahun di Sekolah Negeri Sembilan. Kemudian saya diserapkan, saya sambung di PLI Sejarah di IPG Perlis. Kemudian saya posting di Sarawak selama 8 tahun di SK Rumah Barat sehinggalah saya dapat balik kampung saya sendiri, Port Dickson, SK Serusa. Jadi saya nak berkongsilah bagaimana kaedah ini sebenarnya dia dah memula pengalaman tu dah lama, tapi bagaimana saya dapat diterapkan untuk di sekolah. Okey. Bila kita sebut our passion, saya punya passion ni lah. Passion membawa penulisan, membawa banyak peluang. Sebab bila kita seorang penulis, kita akan nampak banyak sangat peluang dan saya akan kongsi dekat cikgu-cikgu semua bagaimana peluang itu digarap supaya cikgu kena tahu apa cikgu punya skill. Kalau cikgu skill seni, bagaimana seni tu cikgu kena upgrade untuk anak-anak murid cikgu. Jadi ini saya akan ceritalah berdasarkan saya punya perkongsian lah. Okey. Kejap. Macam mana saya nak sorot ke tepi sekejap. Gambar saya kat tepi. Okey. Okey. Jadi cikgu-cikgu, saya punya bidang pengalaman dalam penulisan kerana ia ada kaitan dengan kaedah yang persembahan dalam sejarah. Sebab seorang guru kena tahu ilmu, kena tahu apa latar belakang macam professionalism tu semua kena tahu basic-basic supaya kita nampak gambaran. Macam saya, Alhamdulillah rezeki saya dapat menghasilkan buku teks sejarah tahun 4, buku kerja insya-Allah akan keluar juga tahun ni ataupun tahun depan, tahun 4, 5 dan 6. Sebelum ni saya pernah buat dengan Bestari Karangkraf, modul kajian tindakan, penulisan skrip, baru ni dengan bahagian kaunseling untuk penulisan skrip dan juga cerpen dan pelbagai lagi. Untuk makluman penonton-penonton semua, murid saya juga terpilih sebagai antologi rukun negara dan baru baca mesej akan dilancarkan di Pesta Buku Selangor. Saya tengah berdebar-debar nak tengok cover buku hasil tulisan anak murid saya dan kami harap dapatlah ikut serta jemputan tu. Sebab murid-murid saya terlibat. Kemudian dari segi pengalaman saya sendiri, saya mengikuti banyak bengkel dan pertandingan seperti pertandingan pidato, cerpen, kajian tindakan, kelakonan dan penulisan skrip. Okey, kenapa saya banyak ikut bengkel-bengkel ni? Kerana saya nak rasa ingin tahu, rasa macam apa lagi yang saya boleh buat untuk murid-murid saya supaya dia dapat sentiasa idea baru dalam bidang kita punya kaedah ni lah. Jadi bila kita buat kaedah ni, apa sentiasa kita boleh upgrade. Saya tiada informal, salah. Saya tiada formal untuk bidang teater. Tapi saya umur 18 tahun, saya dapat terpilih Minggu Penulis Remaja di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi untuk cikgu-cikgu, untuk sebenarnya student, kita ada dua ni saya bagi beritahu, ada dua peluang. Satu Minggu Penulis Kanak-kanak, okey, satu lagi Minggu Penulis Remaja, biasanya dijalankan selama seminggu dan percuma. Macam saya belajar dengan penulis Salinah Ibrahim dengan Nisa Harun. Jadi bila kita nampak macam mana diorang menulis, jadi dia menimbulkan kita punya idea lah, ilham. Kemudian cikgu-cikgu semua, kemudian saya pernah jadi pelakon, pernah jadi pengarah. Walaupun kadang-kadang saya ni macam introvert sikit. Saya pun tak tahu, saya ni pun confused. Sebab kadang-kadang ni saya ni pendiam. Tapi kadang-kadang bila kita dalam aspek teater, bercakap, saya okey. Sebab tu saya suka jadi moderator kadang-kadang.
Dan saya juga bila dalam pengalaman dalam penulisan ni ialah cikgu-cikgu semua dia membantu peningkatan profesionalism guru. Contohnya saya dilantik influencer KPM, pengkarya guru KPM, penulis skrip dan modul, JU dan pelbagai lagi yang berkaitan dengan penceramah atau moderator. So peluang tu sebenarnya sangat banyak. Macam saya penulisan, saya dah belajar cerpen, anekdot, sajak, skrip dan sebagainya dan juga saya terlibat buat rencana. Tapi saya tahu yang mana saya punya ada kelebihan. Saya nampak skrip, kemudian saya nampak cerpen dan saya nampak sajak. Tapi novel saya tak mampu. Novel. Sebab dia menggunakan masa yang cukup lama nak buat. Saya punya novel saya buat hampir setahun. Tak siap-siap. Walaupun saya pernah berangan nak buat novel sejarah kan. Tapi dia komitmen nak mengumpul bahan-bahan tu untuk dijadikan sebagai orang kata kita punya manuskrip tu mengambil sangat masa lah. Okey? Okey, ini saya bercerita sikit mengenai bagaimana peluang untuk cikgu-cikgu semua tengok okey, pengkarya guru 2015. Sebenarnya cikgu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada KPM masa 2015 ni sebab saya posting 2014 ya cikgu 2014 bila saya mohon pengkarya guru 2015 saya banyak soalan dalam saya punya dalam hati. Pertama, saya belum sah jawatan. Yang kedua, saya terus terang saya tak ada karya, saya tak ada buku. Tapi DB Firdaus kata mohon. Dia kata cuba rebut peluang ni dan saya terpilih. Walaupun saya ada benda-benda kat atas tu. Saya tak ada disah jawatan, saya belum ni. Dan saya ditawarkan pengkarya guru tahun 2015 setelah setahun posting di Sarawak. Jadi cikgu fikirkan bila berada dengan 100 guru yang terlibat di Kuala Lumpur, ketika itu 4 kali di Kuala Lumpur, saya rasa macam wow, ramainya guru-guru yang sangat-sangat hebat. Penulis-penulis hebat. Saya macam, oh ini yang buat novel, oh ini yang buat buku teks. Saya rasa dan Puan Siti Mazlin pun banyak berkongsi peluang-peluang yang ada dalam bidang penulisan. Saya rasa macam saya rendah diri sangat sebab masa tu memang tak ada karya, memang tak ada buku. Jadi bila saya dipilih tu, saya rasa macam wah, saya betul ni berada dalam 100 guru, pengkarya guru dan saya dapat peluang masuk ke Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menulis novel. Jadi sebenarnya bila kita berada dalam suasana yang positif, yang environment macam ni, kita nampak orang kata dua hala macam kata open, terbuka. Kita nampak peluang-peluang yang ada. Bila kita berkawan mereka di Facebook, bila mereka kongsi segala apa kejayaan, opportunity tu, sebenarnya dia akan nampak lagi apa yang peluang-peluang yang sedia ada yang kita tak tahu. Jadi saya dapat pengkarya guru KPM, inilah saya punya tapak dalam saya punya bidang penulisan. Sebelum tu minggu penulis remaja, tapi dah lama, dah lebih 10 tahun. Jadi saya dapat pengkarya guru, inilah saya punya asas. Kemudian cikgu-cikgu, bila kita dah excited jadi penulis, nampak sebelah kanan ni, saya excited cari buku saya sendiri dekat Pesta Buku KL. Masa ni saya buat sejarah. Praktis sejarah tahun 4 dan 5. Untuk makluman cikgu-cikgu, saya dekat Sarawak, saya tak ada masalah internet. Masalah api, masalah air. Itu memang kami punya cabaran lah. Jadi saya biasa duduk di hotel, saya siapkan saya punya bahan-bahan tu. Dan satu buku tu saya dapat siapkan 2-3 bulan. Dan dia rasa seronok cikgu-cikgu bila kita nampak buku kita di pesta buku, dilancarkan. Dan masa ni saya tak terfikir pun saya akan jadi penulis buku teks. Saya nampak buku saya dekat pesta buku je. Jadi saya rasa macam, ya Allah, buku aku dekat depan. Jadi macam rasa excited sangatlah. Masa ni tahun 2016. Okey? Jadi sebenarnya cikgu, bukan kita kata kita tak ada benda tu. Kita boleh jadi benda tu bila kita nampak apa peluang tu dan kita nak buat. Jadi saya buat ni
buatlah praktis sejarah tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Saya excited dapat bergambar di pesta buku. Okey. Kemudian juga saya rezeki juga selepas berapa tahun kemudian saya dilantik sebagai pengasas Media Education for All. Kejap saya tekan next. Oh, okey. Saya tak tulis mesin yang saya buat buku teks. Okey, masa saya mohon buku teks ni, arwah ayah saya kata, panggil saya Izan. Izan, cubalah mohon penulis buku teks. Saya cakap, mampu, saya boleh ke ya? Sebab baru 4 tahun ya jadi cikgu. Ayah kata cuba. Jadi saya cuba ambil ujian penulis buku teks dan alhamdulillah terpilih bersama dengan ni lah. Okey, dengan Puan Siti Sarah. Jadi itulah saya punya pengalaman buat buku teks sejarah. Dan dia ulang-alik daripada ke Sarawak dengan Kuala Lumpur, saya tak dapat lupakan lah saat-saat tu. Dan masa tu juga, nanti saya cerita slide satu lagi lah. Jadi bila saya dah nampak satu peluang untuk jadi penulis buku teks. Kemudian saya dah nampak peluang mengenai guru influencer, ada tanya pasal pengasas Media Education for All. Saya cuba juga. Alhamdulillah, saya terpilih lagi. Jadi cikgu-cikgu boleh tengok dekat literasi media dan maklumat bahawa modul 5 saya buat bersama dengan rakan-rakan pengasas saya lain. Jadi yang terbaru ni kami buat election dan saya terpilih sebagai BP luaran lah. Okey, sebagai jawatan kuasa eksekutif pusat bersama pengerusi Cikgu Azwan. Jadi kami ada beberapa lah projek yang berkaitan dengan literasi media dan maklumat. Jadi ini skop saya belajar berkaitan dengan literasi media dan maklumat. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, benda ni penting bila kita nak mengajar subjek sejarah. Contohnya bagaimana kita nak tahu itu sumber yang sah. Bagaimana hendak menjadikan murid-murid tu macam nak cari selidik sejarah tu. Itu boleh salah satu kombinasi cikgu-cikgu yang boleh cikgu guna dalam kita punya ni lah, kita punya dalam mata pelajaran lah. Okey? Okey. Ini banyak lagi peluang. Okey, ini cikgu. Sebelah kiri saya ialah Anugerah Sastra Media Negeri Sembilan. 2 kali saya cerpen masuk peringkat final. Pada tahun 2017 dan 2019 di Kelana Resort Seremban. Saya memang gembira nampak nama saya top akhir cerpen. Saya ingat lagi Jambatan Halimunan tu. Jadi saya punya cerpen tu bila terpilih ke Anugerah Sastra dengan kapet merah, dengan press media, dengan dapat layanan yang orang kata begitu mewah lah daripada Kerajaan Negeri Sembilan. Saya rasa macam dihargai lah, macam penulis macam ni, penulis saya rasa suasana kan anugerah. Dan sebelah kanan ni saya sama Sir baru ikut ke saya ni pergi ke sidang kemuncak Majlis Anugerah Malaysia Teacher Prize yang baru ni dekat Saint Nabi. Cikgu, bila saya sampai sana Majlis Anugerah ni, sebenarnya cikgu-cikgu bila kita dengar top 10 ni, cikgu-cikgu tu saya rasa wow factor lah, sangat wow factor. Bagaimana dia sebarkan pendidikan dari segi komuniti. Saya tak sadarlah sampai ke situ sekali dalam sebab komuniti cikgu sangat-sangat besar lah dia punya ni. Dan saya rasa bila saya tengok committed guru-guru, komitmen guru-guru untuk dia luangkan masa untuk buat semua tu, saya rasa macam kelebihan kepada guru sendiri, bahawa guru-guru ni setiap orang ada kelebihan. Masa ni saya minta Sir ni buat video untuk sekolah, untuk rakan-rakan guru saya, untuk Cikgu Alina dengan Cikgu Sazila. Okey. Jadi saya rasa macam dapat rasa inspirasi lah bila kita mendengar apa yang diorang buat dekat sekolah tu. Apa yang saya kata, apa yang mereka dah capai dan apa yang mereka buat. Jadi inilah salah satu kaedah yang dapat membantu kita punya lah dari segi pendekatan untuk tambah baik amalan kita lah dalam kelas. Okey, bagaimana saya bermula? Okey, sebenarnya saya nak ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada sekolah lama saya, SK Imam Barat, Subis, Sarawak. Kerana saya bermula sebenarnya daripada situ.
2016. Saya masuk pertandingan padu KPM dan saya terpilih sebagai top 100 guru PK 21. Saya hantar yang berkaitan ni lah, yang tema ni, yang persembahan dalam sejarah. Tapi masa tu tak ada nama lagi. Saya buat fokus kepada penulisan skrip. Murid-murid menghasilkan skrip. Jadi bila saya terpilih top 100 PK 21 tu, cikgu-cikgu, kami dijemput oleh Menteri Pendidikan untuk macam celebrate lah. Celebrate top 10 guru PK 21 dan kami dilantik sebagai influencer KPM. Jadi masa tu rasa macam 3 hari 2 malam tu macam kejap, macam kita betul-betul happening lah. Rasa macam sebab saya buat ni, saya terus terang kalau sekarang ni nak mohon, dia kena buat video. Masa saya mohon, saya hanya untuk menulis saja apa yang saya perlu buat. Masa tu tiada video. Jadi saya tulislah, saya minta murid-murid untuk jadi penulis skrip, saya minta murid jadi pelakon, jadi pengarah. Sebab saya ni kadang-kadang macam dramatik sikit. Jadi itulah bermulanya. Itu bermulanya sehinggalah saya berterusan dapat berkongsi juga bersama influencer amalan terbaik. Dan ini yang sebelah kanan ini ialah influencer tahun 23 lah, yang baru ni dijemput sekali lagi di Kelang. Jadi peluang-peluang ni sebenarnya saya dah buat lama, tapi alhamdulillah rezeki saya dapat berkongsi sebenarnya untuk ni, untuk program CDL ni, sebab dia bukan benda baru cikgu. Kita semua tahu lakonan, main peranan, simulasi. Tapi bagaimana teknik nak mulakan? Bagaimana cara ni? Apa yang mula-mula step? Itu yang kadang-kadang macam tak, macam kita macam confuse sikit lah cikgu-cikgu. So jadi cikgu-cikgu semua bolehlah ambil peluang perkongsian ni. Sebenarnya murid suka berlakon. Dia suka menggunakan jiwa emosi, sedih, marah, gembira. Dia suka. Sebab seolah-olah dia akan keluarkan dia punya rasa macam geram dia punya apa. Macam dia belajar tu dia akan dapat keluarkan. Saya punya murid-murid saya tadi dah excited lah nak buat. Jadi saya ucapkan juga terima kasih SKC Rusa kerana peluang yang diberikan dan nanti saya akan ceritakan perkongsian apa yang sekolah saya SKC Rusa bagi peluang tu. Okay? Alright. Jadi bagaimana saya bermula? Macam biasa, bila kita nak tahu ilmu-ilmu tu, satu ialah kita ambil ilmu tu daripada dua. Saya ambil saya ambil daripada KPM dan saya ambil 2 KPM. Okey, KPM saya pernah ikut kuota buku, saya pernah ditawarkan tulis belajar skrip selama 5 hari oleh Tuan Zabidi tahun 2015. Kemudian saya ada tawarkan belajar skrip daripada PINAS secara GM. Jadi saya tahu teknik-teknik tulis skrip daripada Save the Cat semua, Heroes the Journey, dan dapat tawaran daripada PINAS, dapat tawaran daripada bahagian kaunseling untuk skrip. Dan juga baru ni ada KRU, bersama KRU, tapi saya tak mampulah sebab dah banyak sangat kan. KRU pun ada, KRU. Okey, kami ada tawarkan dengan pihak KRU. Okey, saya juga ditawarkan bersama dengan Darling Asri untuk buat skrip. Untuk buat skrip lah, saya dah pergi pitching di RTM 3 kali di pitching. Jadi bila kita masuk ke dunia penulisan skrip, kita kenal ramai penulis-penulis skrip tu. Dan kita tahu kenapa skrip dia macam tu, kenapa dia macam ni, kita tahu semua tu. Tapi saya ambil peluang ni, saya guna untuk KPM, untuk saya punya belajar. Jadi sentiasa saya dapat upgrade. Dan sebelah kanan tu bersama OG Ahmad Daud, saya berikut kelas lakonan. Sebab bila sebut skrip, dia ada berlakon. Ya Allah, saya rasa macam sehari tu, bila saya belajar kelas lakonan tu, rasalah macam susah nak jadi pelakon ni sebenarnya. Okey, macam mana kita nak teknik-teknik kaedah tu, saya ikut sehari.
Jadi saya sekarang ni tengah tunggu kalau ada bengkel-bengkel jadi pengarah ke. Sebab saya suka campur elemen tu supaya dapat digunakan. Dan saya juga ada tengok teater-teater di Istana Budaya dan saya support kawan-kawan teater. Saya memang berangan lah nak buat teater saya sendiri lah. Walaupun teater saya sendiri. Walaupun saya tak ada formal benda tu. Tapi saya berminat. Dan bila kita buat ikut bengkel-bengkel ni, kita dapat banyak ilmu baru. Ilmu sangat-sangat baru. Saya punya buku nota tu tebal. Saya punya bahan-bahan tu. Itulah. Jadi bahan-bahan tu, inilah saya ingin berkongsi. Bagaimana bahan-bahan tu boleh digunakan dalam konsep PADP. Dan saya juga baru ni ada ikut kursus asas pengurusan muzium. Pun saya rasa macam wow sangat. Macam, oh macam ni bila kita nak buat pameran-pameran di muzium. Jadi saya dapat kenalan dengan pengarah-pengarah dengan Muzium Sains Malaysia dan mereka kata mereka ada aktiviti dengan cikgu-cikgu di mana saya dapat tahu cikgu-cikgu boleh mengajar di muzium. Nanti kita tunggu daripada mereka lah nanti bagaimana dia punya planning tu. Saya pun nak tahu juga macam mana kan. Jadi dari sikit-sikit sebanyak bila kita ikut ilmu-ilmu tu kita dapat lebih lagi, banyak lagi alas pengetahuan tu lah. Ditambah lagi increase benda-benda tu. Okey. Okey, jadi sekarang ni saya dah bincang kenapa saya memilih persembahan. Okey, saya penuh dalam kepala. Kenapa penulisan, mengapa persembahan, mengapa drama. Sekarang ni saya punya passion ialah penulisan. Saya passion juga kepada digital ya cikgu-cikgu. Saya guru Apple, saya GCE level 1, saya wakil lab semua. GCE level 1 pun nak tamat tempoh dah. Patutnya saya kena sambung bulan 12 ni. Saya kena sambung lagi digital. Okay. Tapi saya sekarang ni berfokus kepada dua saja, penulisan dengan sejarah. Jadi cikgu-cikgu semua ambil peluang ni, apa passion cikgu yang cikgu boleh kembangkan kepada murid. Sebab bila kita buat benda yang kita minat, murid pun akan gembira lebih extra. Itu saya punya pendapat lah. Okay, saya punya ni ialah lebih kepada penulisan. So, saya punya passion is the most menulis. Idea. Saya lebih kepada idea. Dan otak saya ni kadang-kadang banyak idea, saya kena slow-slow dulu, sabar-sabar. Macam nak buat idea tu. Sebab bila kita sebut drama ni, dia ada banyak cikgu dia akan jadi macam pentomin, dia akan banyaklah aspek-aspek lakonan, aspek drama. Sebenarnya banyak boleh buat untuk sejarah ataupun subjek lain. Jadi cikgu pegang-pegang kata, cikgu apa passion cikgu untuk diri cikgu. Saya alhamdulillah 9 tahun jadi guru. Terima kasihlah kepada KPM, JPA dan PPD semua. Banyak peluang saya dah dapat sebenarnya. Saya cerita macam sini kan. Dan sekolah juga banyak peluang saya dah dapat. Jadi inilah tujuan saya petang ini untuk berkongsi kepada cikgu-cikgu semua. Bahawa benda yang kita ada tu sebenarnya banyak peluang. Jadi bila kita buat drama, buat persembahan dan penulisan, kita akan lagi dapat increase lah kita punya kaedah untuk digunakan dalam PDP dalam kelas. Okay. Okay. Nah, ni buat saya punya tajuk. Okay. Jadi saya akan kongsi. Kalau cikgu-cikgu ada soalan, boleh je tulis dekat ni. Saya ada masa. Okay, boleh. So, saya akan memula perkongsian kaedah ini. Apa itu kaedah persembahan sejarah dalam drama? Sebenarnya saya kena ucap terima kasih kepada Cikgu Zul. Okey, sebab dia kata persembahan sejarah dalam drama. Dia yang bagi nama tu, idea tu. Kan? Kemudian dia sebenarnya bermula teknik penulisan skrip, okey, dan digunakan dalam lakonan, main peranan untuk cikgu-cikgu buat dalam kelas atau luar kelas. Untuk sekolah SK Sirusa dengan sekolah lama saya juga, saya buat dua-dua tu. Dalam kelas saya buat, luar kelas saya buat. Macam mana dari segi masa? Okey.
dari segi masa saya akan bincangkan bagaimana penyediaan. Sebenarnya cikgu, kita ni kena percaya kepada murid. Murid sedia sendiri bahan-bahan tu. Saya tak pernah pun saya sediakan bahan. Biasanya murid sediakan bahan. Nanti cikgu akan tengok, saya akan tunjukkan video macam mana murid gunakan bahan yang sedia ada dalam kelas untuk dijadikan props dalam aktiviti ni. Saya pun tak terfikir tahu idea tu. Dia orang yang fikir. Saya cuma cakap kamu kena buat sekian dan mereka sendiri yang cari. Jadi cikgu-cikgu semua dia sebenarnya fokus kepada tulisan skrip. Tulisan skrip ni cikgu sebenarnya dia ada banyak. Sama ada dialog ataupun dia macam storytelling, macam mana nak buat apa. Dia sebenarnya lebih kepada fokus teknik tulisan skrip. Tulisan skrip sebab kita nak biar murid ada pencerita, murid ada dialog dan dia boleh bercerita mengenai sejarah tu. Bila murid contohlah dia penulis skrip dengan pengarah. Dia kena watak hang tua, hang jebak, hang lekiu. Mereka sendiri akan berkaji macam mana watak tu. Dan mereka akan pilih kawan-kawan yang sesuai watak tu. Ini saya dah nampak lah tadi, dia dah bincang dah. Mereka akan pilih watak-watak yang sesuai dengan karakter watak tu. Nanti tengoklah nanti macam mana murid tu akan buat. Dan kenapa bentuk lakonan dan main peranan? Sebab bila guna kaedah ini cikgu-cikgu, dia satu banyak dia akan rasa murid itu dia dapat jadi orang lain. Dia dapat jadi hang tuah. Jadi dia dapat berlakon rasa jadi hang tuah. Oh macam ni hang tuah. Bila dia jakun jadi tuan perak, dia akan rasa jadi tuan perak. Dia rasa tu macam mana orang tu. Dia tahu dari segi feeling, dari segi dia akan berubah persepsi. Bila cikgu buat aktiviti ni dengan murid-murid yang senyap, sebenarnya murid-murid senyap dia akan lebih aktif buat aktiviti ni daripada budak-budak yang murid-murid yang bising. Saya dah pengalaman dah buat banyak. Biasanya murid yang senyap. Murid yang macam kita tahu tak cakap ke apa. Tapi bila dia buat aktiviti ni dia yang banyak cakap. Dan biasanya murid yang banyak bercakap dia akan jadi pemalu. Saya dah nampak dah. Saya dah nampak cikgu-cikgu bagaimana perubahan murid tu. Dia punya psikologi dia. Sebab murid tu dia dapat jadi orang lain. Dia dapat luahkan bagaimana dia nak jadi watak tu. Dan bila dipersembahkan kelas dan luar kelas. Tadi saya buat tadi, dia kata cikgu tak nak tunjuk ke dekat semua satu sekolah? Saya kata, nak tunjuk kat semua sekolah ke? Dia kata nak tunjuk. Saya kata tak apa, buat dalam kelas. Dan kebanyakan video-video yang diorang berlakon ni semua saya rekod. Sebab kecuali ada 2-3 video kat Sarawak saya tak dapat rakam sebab masa tu ada kekangan internet dan lain jadi macam tak dapat rakam kan. Jadi saya dapat rakam, saya masukkan saya punya Facebook dengan TikTok. Jadi bila murid tu dia tengok balik dia kata cikgu saya jadi watak macam tu, saya dapat jadi macam ni. Okay. So itulah sebenarnya kaedah ni saya gunakan saya punya bidang tu penulisan tu untuk saya punya murid. Tu yang saya buat sekarang. Kalau digital, saya akan buat untuk murid digital. Kalau untuk sejarah, saya akan buat untuk sejarah. Maksudnya, bukan saya seorang je ada benda tu. Ada kelebihan tu. Saya nak murid. Okay, off the topic untuk sajak. Saya baru tahu ada seorang murid saya tahun 6, dia pandai tulis sajak. Dia dapat tulis sajak lagi cantik daripada saya tulis. Saya macam, wow, you pandainya kau buat ni, sajak ni. Dia pun tak percaya. Kalau nanti bila diterbitkan nanti saya boleh tunjuk contoh dia. Saya pun terkejut cara ni. Dan tadi pun ada murid saya tadi mesej dia nak belajar cerpen. Dia kata dia nak masuk untuk buat hantar cerpen. Dia belajar, dia tunjuk skrip. Cerpen dia bentuk kepada novel. Cara dia. Tapi tadi saya tunjukkan kaedah-kaedah macam mana nak jadi pendek jadi cerpen. Sebab dia rasa excited tau nak menulis. Bila dia rasa excited, dia akan jadi panjang macam ala-ala novel. Bila saya tunjukkan cara tulis cerpen, oh macam ni cikgu, pendek je cikgu. Sebenarnya pendek je. 3 watak. Okay. Dia punya 1-2 konflik. Dia tak perlu panjang-panjang. Jadi murid tu pun sendiri terkejut. Oh macam ni tulis cerpen. Macam ni lah cara dia. Okay. Saya tengok masa. Okay. Ada ni. Kenapa saya pilih
apa sebab saya buat benda ni? Okey. Sebenarnya cikgu, kaedah sebenarnya di luar sebenarnya banyak. Saya tadi pelbagai. Tadi saya buat inovasi. Saya bagi mereka satu masalah dan murid mereka inovasi dan dia melukis dan dia akan bentang. Kelebihan yang saya tengok bila guna kaedah macam tu lah, macam so murid bentangkan inovasi cikgu, dia dapat luar kotak. Dia dapat luar idea pemikiran tu, macam mana dia nak create benda sesuatu yang baru. Kemudian dia rahsiakan. Itu saya dah nampak tadi murid saya buat tadi kelas Pak Jago. Itu dan dia akan bentang pada esok. Saya minta dia orang buat betul-betul ya cikgu supaya dapat bentang untuk esok lah. Tu kelas Pak Jago. Jadi cikgu-cikgu semua, nanti akhir sesi saya akan tunjukkan beberapa rakaman video lah. Murid-murid saya buat aktiviti ni, lakonan ni lah semua. Okey, kenapa saya buat benda ni cikgu? Pertama, saya nak ubah persepsi sejarah itu seronok, mudah ingat kepada sejarah, menyeronokkan, kemenjadian murid, keyakinan. Seperti yang saya telah sebut sebentar tadi, murid dia akan lebih yakin di pentas. Dia akan rasa macam dia diberi suara untuk dia buat aktiviti tu dan dia akan tambah lagi apa dia nak belajar kemenjadian murid. So dia meningkatkan minat murid dalam sejarah. Jadi bila murid-murid minat kepada sejarah, secara automatik dia akan cari bahan-bahan lain, sumber lain. Macam dia akan tambah lagi lah ilmu tu. Macam saya ngajar tahun 4, dia minta lagi, dia tanya kerajaan-kerajaan lain yang tiada dalam buku teks. Saya pun terkejut, macam mana kamu tahu? Dia kata saya baca buku. Maksudnya murid mencari bahan-bahan sejarah luar konteks daripada buku teks tu sendiri. So, bila buat kaedah-kaedah ini, ia akan menjadikan murid itu dapat ingat kepada sejarah. Sebab saya fikir student-student ni, macam kita lah cikgu-cikgu, kita ingat memori kita, apa yang kita buat masa kita kecil-kecil, masa kita belajar. Memori kita bersama cikgu. Kalau kita nak sebut memori kita dalam kelas, buat nota, kerja rumah, kita tak ingat memori tu. Tapi kita akan ingat memori bila kita buat aktiviti tu dengan cikgu. Okey? Tahun lepas, bila mereka buat aktiviti ni, cakap, Cikgu Syazana, kami nak datang hari Ahad berlatih. Mula-mula satu kelas. Saya cakap, okeylah satu kelas, cikgu jagalah kamu hari Ahad. Ya Allah, cikgu-cikgu semua, diorang datang 3 kelas hari Ahad untuk minta saya tengok latihan tu. 3 kelas hari Ahad masa tu, pukul 9 sampai pukul 1. Jadi cikgu bayangkan saya tengok 3 kelas serentak. Diorang berlatih, diorang buat prop semua, diorang susun, diorang berlakon semua dan itulah cikgu, 3 kelas hari Ahad. Lepas tu saya cakap, tak boleh serenda 3 kelas. Sebab semua memang datang cikgu hadiran okey tau, hari Ahad tau. Saya tak tahu kenapa diorang semua datang hari Ahad. Saya kata, kau hari Ahad ni datang cikgu nak berlatih. Jadi inilah kisah tahun lepas. Jadi inilah berapa sebab kenapa saya buat benda ni, supaya kita tahu kelebihan murid itu sendiri. Saya dapat murid saya dapat terpilih untuk sajak, untuk cerpen, untuk dan pidato dan sebagainya. Sebenarnya walaupun dia lakonan apa semua video buat ni, tapi sebenarnya itu orang kata asas. Jadi dia dah biasa dengan saya buat benda tu, jadi benda lain dia ikut. Saya tiada isu murid tak nak ikut aktiviti. Saya ada isu semua murid nak ikut. Jadi bayangkan saya kena buat pemilihan tu. Kalau pakai roulette tu, kadang-kadang murid kata, cikgu, nanti nama saya tak terpilih. Itulah saya selalu kena. Sebab murid-murid saya dia berebut, dia nak ikut aktiviti tu. Okay? So, saya teruskan. Okay. Untuk makluman cikgu-cikgu semua, ada ni. Okay, untuk makluman semua cikgu-cikgu semua, kaedah ni bukan untuk saya mengajar sekolah rendah, untuk sekolah rendah, tak. Sebenarnya kaedah ni dia lebih sesuai untuk pelajar sekolah menengah. Sebab saya pernah mengajar sekolah menengah dulu. Saya tahu
bila sekolah menengah diberi peluang, memang mereka akan buat lebih lagi sebenarnya. Dan saya bila dah belajar sekolah menengah, saya terapkan kepada sekolah rendah. Jadi sebenarnya sekolah rendah boleh, sekolah menengah boleh. Dan juga boleh tak semestinya subjek sejarah. Subjek lain pun boleh. Sains, moral dan BM dan sebagainya. Sebenarnya subjek lain pun boleh. Ini cuma sebagai asas. Dan cikgu-cikgu jangan lupakan murid-murid yang minat kepada bidang penulisan. Minat yang benda-benda macam ni cikgu. Bagi peluang supaya mereka ikut. Contohlah kita nak buat macam pertandingan video ke drama ke semua, bagi peluang kat murid tu cikgu, walaupun dia kelas lain ke ataupun kita tak mengajar ke. Tapi ini lebihlah kepada saya punya murid saya sendirilah bagaimana buat. Okey, dah teruskan. Okey. Macam mana pelaksanaan dia? Sekejap saya nak bawa di skrin saya tutup sikit. Okey. Macam mana nak melaksanakan? Okey, tadi saya dibincangkan tadi dilakukan dalam kelas atau luar kelas. Okey, maksudnya bila kita buat kaedah ni cikgu-cikgu, ikut kesesuaian tajuk tu. Contohnya tajuk Hang Tuah ke ataupun zaman prasejarah. Zaman prasejarah saya dah buat 2 tahun. Memang berkesan. Dia boleh ingat 4 zaman Paleolitik, Neolitik, Mesoליtik dan logam. Dan dia dapat bezakan 4 zaman tu. Okey. Kemudian di luar kelas, ini saya buat di sekolah saya, SK Serusa, tahun lepas. Di mana cikgu-cikgu semua tahap 2 diberi masuk pertandingan ini dan dibuat semasa bulan kebangsaan peringkat sekolah. Ini projek tahun lepas. Saya baru masuk sekolah tu dan saya cakap dengan guru besar, saya nak buat aktiviti ni. Guru besar kata okey dan kami buat dalam tempoh seminggu sahaja. Tempoh seminggu. So, bila buat tu cikgu, dalam luar kelas dia bentuk pertandingan. Jadi bila bulan pertandingan tu, semua cikgu-cikgu kelas tu terlibat. Tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan bagusnya kena tajuk yang berbeza. Tak boleh tajuk sama. Sebab dia akan belajar 9 tajuk yang berlainan. Contohlah tahun 6 cerita pasal menyambut kemerdekaan. Tu dah satu tajuk. Kemudian tahun 5 dia belajar tokoh-tokoh tu. Dah dapat satu tajuk. So maksudnya tahun 4 dia akan tahun 5 dengan tahun 6. Tahun 6 dia akan belajar tahun 4 dengan tahun 5. Dia macam tu. So dia nampak gambaran tu. Okay. Jadi bila cara macam tu, dia bila dibuat secara bentuk pertandingan, satu dia akan rasa bersungguh-sungguh lah. Dan kami ada buat anugerah pelakon terbaik, penulis skrip terbaik, pengarah terbaik. Itu kami sebenarnya nak bagi peluang murid-murid tu rasa macam ala-ala Oscar Award supaya dia rasa macam aku sebagai pengarah aku kena buat yang terbaik, aku penulis skrip aku kena buat yang terbaik. Okey, itulah sebagainya dia punya kaedah tu. Dan tahun ni dia minta saya buat lagi tapi saya kata saya tak mampu sebab dia benda ni tak boleh sangat berterusan kat kelas sebab tahun ni saya berfokus dalam kelas. Tahun lepas luar kelas. Tahun ni dalam kelas. Sebab saya nak tengok adakah ia sesuai dijalankan dalam kelas. Boleh cikgu dalam kelas tapi dia akan ambil masa 2 minggu. Okey, kenapa 2 minggu? Minggu pertama ialah minggu membuat persediaan. Membuat skrip, menyediakan props. Dia berlatih dahulu. Bagi peluang murid-murid ini untuk berlatih. Waktu yang kedua, waktu pembentangan diorang. Dia orang buat lakonan. Cukup cikgu berapa minit? 2-3 minit, 4 minit. Sebab bila lakonan diorang sekejap je. Bagi peluang. Jadi masanya akan diambil selama 2 minggu. Jadi kalau cikgu contohlah tajuk Tom Perak lah. Contoh silap. Zaman prasejarah. Okey, mungkin akan dapat buat 3 zaman. Paleolitik, Mesoליtik, Neolitik. Ataupun disambung ke zaman logam. Tapi cikgu bila kita buat aktiviti ni, dia akan dapat habis. Dapat habis dalam masa 1 minggu tu. Dia dapat ceritakan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial. Kenapa saya boleh ingat sejarah ni? Petang-petang ajar sejarah kan? Kan? Okey. So, saya laju sikit je cikgu sebab kita ada ni apa slide lagi. Mana ni nak tekan kat sini. Okey.
So, bagaimana cara dia? Cara dia cikgu ialah pertama sekali kita sebagai cikgu kita kena bagi taklimat atau penerangan terlebih dahulu. Sebab cikgu kena sedia tahu mereka tak tahu benda tu, tak biasa. Tulis skrip, tulis skrip. Alah, sepatut kita cakap lah macam konsep tu lah. Yang kamu tengok filem, yang kamu tengok drama TV, murid-murid kata, oh, itu contohlah kita nak kaitkan dengan murid tu sendiri. Kemudian kita akan minta murid akan cari penulis skrip. Biasanya penulis skrip ni murid yang suka menulis. Dia akan pilih lah murid yang suka menulis, murid yang suka BM tu, dia akan pilih murid tu dan biasanya murid tu orang yang sama pengarah. Tapi saya lebih suka pengarah orang lain sebab dia dapat rasa 2-3 tugasan. So bila dia jadi pengarah, dia jadi penulis skrip dan pengarah itu akan baca skrip tu dan dia akan cari pelakon kepada murid-murid tu, pelakon di kalangan murid tu. Okey. Masa saya buat kan, selalunya pengarah akan pening. Dia kata pelakon tak dengar cakap. Saya cakap baru kamu tak faham perasaan jadi cikgu macam itulah kalau kamu tak dengar cakap cikgu. Pengarah akan geram. Cikgu dia gelak-gelak cikgu, dia ketawa-ketawa. Jadi pengarah akan ngadu kat saya. Jadi dia cakap jangan kamu akan boleh ni boleh buat dia. Jadi pengarah tiba-tiba garang suara dengan suara dia, dia suruh pelakon watak ni cepat ke sana. Dia akan rasa macam unsur kepimpinan lah. Kita lantik dia sebagai dia punya pimpinan sebab dia tahu dia pengarah. Kalau cerita tu tak jadi, pengarah lah yang akan kena. Dia dah tahu dah tu. Dan penulis skrip kena bersama-sama berganding dengan pengarah tu. Jadi dia beri masa seminggu. Biasanya seminggu lah sebab kita kena bagi peluang murid tu buat persediaan. Sediakan prop semua. Okay. Kita akan guna terms dalam penulisan skrip. Tak payah, kita sekolah rendah tak perlu berat-berat. Kita konsep props, pentas, skrip. Itu je cikgu. Sebab murid sekolah rendah. Okay. Okay, sekolah menengah dia berbeza dengan terms-terms dia. Tapi sekolah rendah kita gunakan bahasa yang mudah difahami oleh murid-murid itu sendiri. So, cikgu-cikgu boleh laksanakan di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Macam kalau cikgu-cikgu ada tempat macam pentas ke, bolehlah buat kat situ. Dan kalau boleh cikgu rekod. Saya suka rekod video-video tu sebab lakonan ni dia macam teater tau. Dia macam bila live, dia nak ulang balik kali kedua tak jadi. Dia yang first tu. Kan? Yang first tu dia akan terikat. Contohlah bila dia berlakon zaman logam tu, dia sekejap je. Saya kata alamak tak dapat rakam lah. Soal kadang rasa macam terkilan lah. Macam ada berapa babak tak dapat rakam kan. Tapi sebenarnya untuk cikgu-cikgu kena rakam lah. Supaya benda tu dia akan jadi kenangan juga. Dan dia akan jadi juga cikgu punya evidence. Okay? Okay, ini saya tunjukkan. Kita sangat dekat pukul 4. Okay. Okay, ini gambar tahun lepas. Macam mana kami buat di kelas. Jadi saya gambar tu fokus bagi isi penerangan. Dan terima kasih kepada ibu bapa yang banyak sangat membantu. Ibu bapa mesej saya, cikgu nak bawa barang apa, nak cari bahan-bahan semua. Ibu bapa memang selalu mesej saya lah macam mana nak ni. Dan murid akan menyiapkan skrip dengan bimbingan guru atau ibu bapa. So bila murid buat skrip, okay, macam mana dia buat skrip? Dia mula-mula sekali dia kena faham konsep cerita tu dulu. Bila dia faham, dia nak buat cerita yang mana satu. Dan berdasarkan perenggan tu, dia akan tukar kepada bentuk dialog. Ataupun dia akan tukar kepada pencerita. Ikut dia nak macam mana. Saya bagi kebebasan kat murid tu sendiri. Okay, idea dia nak buat macam mana. Kemudian, murid akan tulislah dengan tulisan nampak. Contoh skrip yang dibuat oleh murid telah beri pendedahan. Jadi cikgu-cikgu, biar je tulisan buruk-buruk. Bila kita buat skrip memang tulisan buruk. Kita bukannya nak perlu cantik-cantik ke apa tak. Dia akan lakarlah diubah, dipotong-potong, diconteng dia ni, dia dapat idea. Biasanya murid-murid akan kata, cikgu tak ada idea, cikgu tak ada cikgu. Sebab tu kita perlukan menulis skrip dengan 2 orang, pengarah. Sebab dia akan sama-sama cikgu kongsi idea. Macam mana dia nak tulis skrip tu. Jadi cikgu-cikgu, dia akan kertas tu macam dah campur-campur ni, dia buat skrip.
Jadi dia akan ubah lagi, dia akan buat elok-elok dan dia akan bagi dekat kawan-kawan dia. Bila dia bagi kawan-kawan dia dah tahu watak masing-masing dan dia akan laksanakan kaedah ini dalam kelas atau di luar kelas. So gambar di atas ini fokus kepada tajuk zaman prasejarah. Macam kalau saya buat banyak berbeza-beza setiap watak. Macam dia sebenarnya bila buat macam ni, dia lebih fokus kepada sejarah bentuk penceritaan supaya dia nampak cerita tu macam mana. Cerita tu cikgu . So inilah cara proses dia. Kalau kita buat RPH cikgu murid dibahagikan beberapa kumpulan. Okay. Murid membuat persediaan, murid akan mempersembahkan lakonan ini di hadapan kelas. Guru akan memberikan rumusan. Kadang-kadang dia kata cikgu tak ada hadiah ke cikgu, dia macam nak rasa saya tekan. Itu terpulang kepada cikgu sendiri. Bagaimana cikgu nak bagi reward tu lah. Okey. Saya teruskan. Okey, ini adalah pencapaian grade TP6, alhamdulillah meningkat. Semua alhamdulillah meningkat, 35 murid tahap 6, 24 murid TP tahun 5 dan 2 murid TP 6 tahun 4. Okey, TP6 ni maksudnya dia boleh meng-explain kepada rakan-rakan lain tajuk-tajuk yang dipelajari oleh dalam sejarah. Dia boleh sendiri ceritakan on the spot. Kita macam, wah seronoknya, cikgu pula diam je. Kadang-kadang kan, saya terpaksa tahan 2-3 murid yang sama, dia hafal buku teks. Saya terpaksa tahan sebab saya cakap, kena bagi murid lain dulu. Kan? Jadi dia punya tahan tu, cikgu saya nak bagi idea saya, cikgu nak bagi idea saya. Saya kata sabar. Saya kata cikgu kena bagi peluang kat semua orang. Bukan kamu saja. Walaupun saya tahu dia rasa macam nak rasa berkobar-kobar nak cakap kan. Tapi ini adalah salah satu cara bagaimana meningkatkan diorang punya kefahaman tu, sejarah tu. Sebab bila dia berlakon, dia akan sendiri ingatnya apa cerita tu sebenarnya. Macam contohnya pokok Melaka tu, sampai sekarang saya dengar kisah diorang cerita tu kat saya. Sampai pokok tu. Saya dengar sampai sekarang walaupun dia dah tahun 5 dah. Masih sampai sekarang saya ingat. Saya dengar lagi diorang cerita. Okay. So, ini adalah salah satu cara bagaimana kita nak tahu murid dapat interaksi, dia punya kepahaman sejarah. Adakah dia dapat menerangkan, memahami semua tu, dan kemudian dia bercerita kepada kawan, rakan-rakan semualah. Okay. Ini saya buat sesi temu bual tahun lepas. Sebab dia pertama kali buat, jadi saya nak tahu feedback. Okey, saya tanya penulis skrip, dia kata sangat menyeronokkan dan menarik. Perlu diteruskan supaya dia bakat lagi. Ini ayat diorang ni memang ayat murid. Saya ambil terus. Saya pakai tematik analisis, memang saya ambil direct point dia punya keyword dia. Okey, kemudian dari segi pelakon, rasa seronok dan meningkatkan keyakinan diri. Boleh dipelbagaikan lagi. Maksudnya dia nak minta pula. Tuan-tuan nak buat pantomin ke dan sebagainya lah. So, sebab drama lakonan dia ada banyak kaedah-kaedah dia. Kalau kita sebut tak habis kan. Ini hanya kita pakai yang biasa punya. Okey, yang dalam lain tu kita boleh tukar-tukar lah. Okey. Kemudian pengarah pula cakap. Okey, pengarah kata meningkatkan ilmu pengetahuan, mengeratkan hubungan rakan-rakan, mahukan lebih kejap apa ni saya tak nampak. Mahukan lebih luar bilik darjah. Yang dia nak lebih suka kepada luar bilik. Bukan dia nak macam puasan besarkan persekitaran besar. Dan bila mereka buat ni, sebenarnya mereka mengeratkan hubungan mereka juga. Sebab mereka ada grup masing-masing. Saya tahu diorang ada grup WhatsApp masing-masing untuk bincang tajuk ni. Dan tiba-tiba dia masukkan saya dalam tu. Sebab dia nak tanya direct. Jadi dia akan bincang apa nak baju semua. Kadang-kadang dia akan buat baju. Okay. Kemudian yang ni pencerita. Okey, saya ada ni. Pencerita kata merapatkan hubungan dan menambahkan kefahaman, lebih masa persediaan untuk menyediakan props. Okey, kenapa yang ni disebutkan penyediaan props? Sebab
ini pertandingan. Jadi dia rasa tak cukup. Dia kata nak tambah lagi bahan, nak tambah lagi pentas, nak tambah lagi untuk digunakan dalam dalam apa? Dalam pementasan tu. Dia nak nampak lagi. Dia nak top up lagi, nak top up. Jadi dia nak lagi masa. Dia kata tak cukup seminggu tu. Okay. Ini saya kongsi tahun lepas kita bersama dengan Usahawan Negeri Sembilan, okay, bersama dengan GB dan pentadbir serta Cik Zamri juga. Ini diberi kami GB Puan Haji Raziah dan juga dapat memberi hadiah-hadiah lah. Kami buat ala-ala macam medal pelakon lelaki terbaik, nulis skrip terbaik, pengarah terbaik dan hadiah hamper. Dan inilah hadiah mereka, dia punya macam ala-ala Oscar, ala-ala apa, macam Grammy Awards, kan macam anugerah lah filem Melayu. Ini saja santai-santai cikgu. Syazana, sebentar ya, ada soalan di sini. Oh ya, ada soalan, okey. Sekiranya terdapat anak murid yang tak dapat nak menulis dan membaca skrip dengan baik, apa cara kita untuk atasi? Oh, okey. Okey. Saya tahu kalau murid yang tak boleh menulis dengan baca skrip tu kan. Okey, sebenarnya cikgu, saya lupa nak sebut point tu kot. Bila murid ni berlakon, bila kita buat satu persembahan cikgu tadi saya dah sebut pengarah, penulis skrip, pelakon. Dia ada satu lagi, bahagian teknikal. Yang murid-murid dia akan membantu menyediakan bahan-bahan, dia akan bergerak, dia akan macam kita panggil orang yang kru. Dia akan terlibat sebagai kru. Jadi walaupun dia tak dapat menulis dan baca, tapi bila dia tengok depan kawan-kawan dia buat, dia secara automatik dia tahu apa yang berlaku. Dia tahu apa cerita tu sebenarnya. Walaupun dia tak boleh baca, dia tak boleh menulis. Walaupun dia ada masalah tu. Sebab bila dia jadi kru, dia lagi kena double kena tahu benda tu. Sebab dia nak tukar babak. Dia nak tukar babak scene A, scene B tu dia nak tukar. Contohlah, kalau kita buat cerita macam macam Hang Tuah kan. Di antara nak tukar scene tu, kru-kru ni dia akan terlibat tau. Dia buat props macam rumah-rumah kayu ke apa dan sebagainya. Dia akan sendiri tahu apa yang apa yang berlaku masa tu. Oh, masa tu Tom Perak bersama dengan Hang Tuah. Dia tahu watak karakter tu. Jadi dari segi situ, dia akan bermula dengan dia bercakap. Komunikasi cikgu dia tak membaca, dia tak menulis, tapi dia lebih kepada komunikasi. Bagaimana dia bagi bincang, dia bagi feedback, dia bagi apa yang perlu dibuat, apa yang tu. Dan mereka ni associated. Dulu saya pernah buat, dia buat nantik kru. Jadi dia tahulah kru. Jadi dia tanyalah belajar dengan ayah dia mesej saya, cikgu anak saya jadi kru ni nak buat macam mana? Jadi dia tahulah macam mana kisah sejarah tu cikgu. Dia belajar secara macam tu lah cikgu Saya jawab cikgu. Okey, terima kasih. Alright. Saya lupa sebut kru tu. Okey, boleh je tanya. Okey, so ini bentuk pertandingan. Sekejap. Saya rasa kru ni pun ada saya buat juga dia punya pertandingan tu. Sebab kita kena bagi setiap orang murid benda tu. Okey? Setiap orang murid, saya rasa lah masa ni. Okey? Okey, saya dah tengok. Saya masa tengah ni. Okey. Terima kasih sama. Boleh. Kita suka macam ala-ala berlakon dengan cikgu kan. Okey, impak. Okey. Saya nak tunjuk laju sikit sebab saya nak tunjuk sikit video tu. Lakonan tu. Okey, terima kasih cikgu-cikgu semua soalan. Boleh tanya? Tanya soalan. Okey. Okey, okey. Sebenarnya cikgu, bila kita bermula satu benda lakonan, sebenarnya dia akan membantu yang lain. Dia akan bantu deklamasi sajak. Dia akan bantu bercerita. Dia akan bantu sebab bila dia dapat berlakon, pertama sekali dia akan rasa keyakinan diri.
Bila dia ada rasa keyakinan diri, dia akan ikut segala aktiviti-aktiviti lain di atas. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada GB dengan pentadbir cikgu-cikgu semua memberi sokongan serta penyampaian hadiah kepada mereka yang terlibat. Tahun lepas, semua murid dapat sijil, termasuk guru-guru sebagai sokongan lah sambutan bulan kebangsaan ni. Okey. Dan juga saya pun dapat banyak peluang. Saya dilantik pengurusi teknikal sejarah peringkat Negeri Sembilan dan video-video sejarah alhamdulillah ya cikgu dekat TikTok tahun lepas dapat 200,000 view dalam TikTok. Kisah Mak Kilau. Saya pun macam terkejut. Saya punya video dekat TikTok ada yang 11,000, ada yang 25,000. Dan saya ada share juga video-video yang murid-murid tu sendiri jadi pengarah, jadi penulis. Okey, saya ada baru buat ni dekat Kelab Rukun Negara. Bagaimana dia nak promosi Kelab Rukun Negara. Saya buat aktiviti tu 2 jam cikgu 2 jam tu dapat siap. Cuma kami dapat sempat shooting buat video satu kumpulan sebab saya lah sebab nak kena rakam. Jadi bila saya kena rekod, saya ambil masa untuk satu kumpulan tu. Tapi sebenarnya 2 kumpulan tu dapat siap. Dan mereka bila buat promosi Rukun Negara, mereka sendiri bincang buat skrip. Mereka bincang jadi pengarah, mereka bincang pelakon dan bikin macam tema. Nak jadi apa? Jadi watak mak ayah ke dan sebagainya. Mereka sendiri yang decide. Kita tak terlibat cikgu Sebab kita nak idea murid apa yang mereka nak jadi watak tu. Tak semestinya watak sejarah. Jangan terikat watak sejarah nak zaman-zaman dulu. Dia boleh jadi model sekarang tapi cerita sejarah ikut kreativiti. Okey. Kemudian peningkatan TP6 alhamdulillah meningkat dan kami sejarah banyak dapat pencapaian lah. Sebab dia bermula daripada satu benda kaedah ni tapi dia akan meningkatkan keyakinan murid-murid tu. Tempat ketiga Basta Rasuah Peringkat Kebangsaan, penyertaan pidato kebangsaan oleh Kerajaan Negeri Melaka, juara pertandingan infografik sekolah daerah, pembentangan sekolah nukleus. Pembentangan sekolah nukleus ni murid saya bentang lebih kurang 100 orang. Sebab saya buat susun masuk ni, saya buat rekod. Siapa masuk, dia akan dapat kertas tu, dia kena tulis nama, pendapat, bagaimana mengenai pendapat pembentang tu. Jadi saya tahu jumlah hari tu seramai 100 orang yang masuk. 100 orang untuk 2 jam. Jadi murid saya tak sempat makan, tak sempat minum masa tu. Sebab bila datang, orang nak masuk. Bila datang, orang masuk. Jadi bayangkan cikgu-cikgu, 100 nak melayan 100 untuk mendengar pembentangan dalam masa 2 jam. Murid-murid saya masa tu rasa macam wow lah, macam saya macam wah selut. Sebab saya tak terlibat membentang, dia orang yang mentang tu. Kami buat group A, group B, group C. Jadi membentang mana yang lebih baik? Jadi beri pendapat, beri komen. So dari segi situ mereka akan rasa macam dia akan bacalah feedback tu. Oh macam ni feedback, macam ni. Oh dapat maklumat ni. Macam tu. Itu contoh je lah. Dan terima kasih kepada sekolah, kami juga dapat list pelancaran bulan kebangsaan peringkat sekolah oleh YB Pendidikan. So ini mereka dapat cakap lah depan YB, tapi mereka malu-malu pula masa tu. Sebenarnya mereka suka bercakap tapi betul lah bila dia dengan press media dia dah lain. Sebab biasanya dengan cikgu-cikgu, dengan sekolah. Tapi bila dia dengan press media dia dah jadi lain. Jadi macam saya memang kadang-kadang suka bercakap cikgu sejarah. Dan untuk makluman cikgu-cikgu semua, kaedah ni kita boleh pelbagai. Dia bukan satu. Dia sebenarnya dia nak lebih kepada keyakinan tu sendiri, keyakinan murid tu sendiri cikgu macam mana nak capai benda tu. Okey. Okey. Okey, sebelum saya buat kesimpulan, saya nak tunjuk video dulu cikgu boleh dah pukul 4 suku. Saya memang okey, saya nak share skrin saya. Sekejap, saya mana ni? Saya nak tunjuk video-video. Kan, saya cakap-cakap ni kena ada video kan? Sekejap, macam mana tu? Tekan escape cikgu. Tekan keyboard. Sekejap. Okey.
Cikgu tekan escape. Escape untuk Sekejap, stop. escape ni kan. Saya dah tekan escape dah. Cikgu stop share dulu, baru cikgu reshare Windows. Okey, kejap. Dia petang-petang ni macam dia maju pula. Kejap. Stop video bukan stop video. Stop screen. Kejap ya. Maaf ya cikgu-cikgu semua. Saya punya laptop ni tiba-tiba dia macam hang tak. Dia maju kot. Sekejap. Mana ni? Share screen. Ya, yang tekan stop share yang sebelah kiri, paling atas, yang warna merah tu. Okey. Okey. Sekejap saya tekan saya punya TikTok. Dapat cikgu tengok? Tak nampak lagi cikgu. Oh, saya resume share. Cikgu stop. Okay. Yes. Maaf lah. Nampak. Petang ni macam blur pula. Okey. Sekejap cikgu okey. Saya nak tunjuk saya punya video. Hari ni saya fokus kepada saya punya TikTok lah. Saya tunjuk TikTok. Cikgu nampak saya punya TikTok? Sekejap. Macam mana? Okey. So ini tahun lepas dia pengaruh Mak Kilau. So kami berlakon dekat luar. Okey, saya tunjukkan. Mereka buat sendiri, dia ikut tengok cerita scene Mak Kilau tu kan. Jadi mereka ikut lah. So dapat 234 view. Okey, saya tunjukkan. Bayar tukang kau. Tak cukup. Kau nampak. Tanah nenek moyang kami. Kau tak ada hak sini. Kau siapa? Okey. Okey, saya tunjukkan lagi video. Bersih pula petang ni. Cikgu boleh follow saya punya TikTok. Okey. Ini muzik, ini mengenai rukun negara. Murid sendiri jadi pengarah, murid sendiri buat skrip, murid sendiri dia buat kami nak buat alat-alat iklan lah. Dan tanpa edit. Jadi macam spontan lah dia akan buat ni. Aktiviti ni sekejap saya kongsi. Abang, apakah maksud rukun negara? Rukun negara kan tak penting. Buat apa nak ingat? Kenapa ni kan dosa? Ayah, abang kata rukun negara tidak penting. Rukun negara kan tak penting. Buat apa nak ingat? Abang, itu negara ini penting kerana ia dapat menyuratkan surat saya. Kamu tahu tak? Maaf ayah, saya tidak tahu. Tak apa anakku. Ayah maafkan. Abang, marilah kita belajar pasal rukun negara. Baik, mari kita belajar rukun negara. Ayolah kawan-kawan kita mengetahui pasal rukun negara. Jom! Okey. Okey. Nampak macam ni tapi dia punya proses semua dia orang punya. Saya cuma tukar rakam je. Okey. Kenapa ni kan? Saya tunjukkan video tahun lepas. Video tahun lepas. Saya semua simpan kat TikTok saya. Yap, mana TikTok. Okey, inilah macam mana kami buat dekat kelas ni dulu. Okey. Sekejap ya. Banyak pula video je saya punya. Sebenarnya tak banyak saya punya fokus. Okey. Ni saya tunjukkan dia punya latihan dia orang. Okey, saya balik kepada saya punya slide. Okey, so jadi sebelum saya berakhir, kaedah ini dia bukan kaedah yang baru. Ini kaedah yang
just kita tambah baik dan boleh disebar secara meluas kepada guru-guru subjek lain walaupun saya fokus pada petang ini kepada sejarah. Saya berpegang bukan kita saja passion tapi kita membawa passion itu kepada murid-murid itu sendiri. Jadi bila cikgu ada benda tu, maksudnya murid-murid kita pun kena capai juga benda tu. Itulah saya punya pegang. Peganglah saya punya inilah prinsip saya lah. Okey? Bukan saya seorang saja tetapi murid-murid saya pun dapat capai dan termasuk cikgu-cikgu juga. Okey, jadi sebelum saya berakhir, saya ucapkan sekalung penghargaan terima kasih kepada CDA Connection Dots Learning, Yayasan Guru Tun Hussein, Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson, Sekolah Kebangsaan Rumah Barat, sekolah tak tahulah. Sebenarnya saya dah betulkan ni tapi dia bila apa? Bila dia sekejap, kenapa dia hilang? Oh, okey. Saya dah betulkan tadi. Tak tahu kenapa ada mistake. Jadi saya ucapkan juga kepada Sekolah Kebangsaan Sirusa, kepada guru besar, kepada pentadbir, kepada penitia sejarah, kepada rakan-rakan guru. Tadi dia minta saya sebut nama, Cikgu Sazila, okey. Cikgu Ustazah Husnina, siapa lagi tadi ya? Oh, saya dah lupa dah nama. Ustazah Rohana, okey. Dan juga cikgu-cikgu lain semua. Juga terima kasih kepada TB Raziah yang beri sokongan, minta support semua dan kepada juga murid-murid tu, murid-murid SK Sirusa serta warga sekolah yang terlibat termasuk ibu bapa. Jadi saya ucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih atas peluang ini yang diberikan. Saya harap saya dapat berkongsi dan terima kasih juga kepada mereka yang menonton pada petang ini. Untuk saya hanya untuk berkongsi saja cikgu. Saya tak ada ni, niat saya memang niat untuk berkongsi apa yang saya dah buat dan saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada semua. Masuk bahagian bahagian teknikal semua minta terima kasih dan saya ucapkan juga ribuan banyak-banyak minta ampun dan minta maaf kalau saya ada tersalah bahasa dan salah kata sebab saya ni agak juga spontan cakap ni. Saya skrip lain tapi bila saya cakap ni jadi lain pula. Jadi saya ucapkan terima kasihlah banyak-banyak cikgu semua terima kasih yang hadir petang ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Sheila. Terima kasih Syazana kerana berkongsi dengan kita ya. Memang menarik kalau sejarah ni kita dapat tukar strategi. Saya rasa pelajar kita pun akan seronok belajar dan kita akan dapat win-win situation. Okey. Betul tak? Betul-betul Puan Sheila. Tahniah Syazana kerana berkongsi ilmu dengan kita. Bagaimana kita boleh gunakan persembahan sejarah dalam drama ataupun menggunakan drama dalam pengajaran sejarah. Kedua-dua perkara ini memang menarik. Terima kasih kerana pergi secara detail bagaimana setiap pelajar di dalam kelas boleh memainkan peranan dan menjadikan PDP yang berkesan di dalam kelas. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Puan Sheila. Ya. Sama-sama. Baik, saya harap semua dapat on camera supaya kita dapat ambil gambar sebagai kenang-kenangan program siri ke-23 ini. Mohon semua on camera ya. Encik Izzudin dah bersedia ke? Sudah. Mungkin Cikgu Syazana boleh off-kan dulu share screen. Kejap saya share off screen. Saya ni bila petang tak nampak stop screen ni. Dia sebelah kiri atas warna merah. Stop share. Okey, sebelah kanan. Alright. Okey, cikgu-cikgu boleh buka kamera masing-masing. Nanti kita ambil ya. Okey. Boleh buka kamera. Saya akan ambil gambar 3 kali ya. Sedia semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, last. 1, 2, 3. Okey, cikgu. Start. Baik, terima kasih Encik Zudin. Sekarang kita akan lihat perkongsian minggu hadapan pula dengan satu lagi topik yang menarik. Bagaimana kita boleh gunakan emoji. Encik Zudin, boleh kita lihat poster? Baik, terima kasih. Bagaimana kita boleh menggunakan emoji dalam karangan
autobiografi. Kaedah ini kita boleh juga guna pakai untuk semua bahasa lain. Cikgu ini menggunakan pendekatan emoji untuk bahasa Tamil. Saya yakin dan percaya teknik yang sama kita boleh gunakan untuk bahasa yang lain. Baik, sama-samalah kita tunggu perkongsian dari Cikgu Kanan, anak lelaki Selva Subramaniam, minggu hadapan dari Sekolah SJKT Mugundan, Port Dickson. Terima kasih sekali lagi. Untuk pendaftaran ataupun link kehadiran akan disertakan atau akan dimuat naik di ruang chat. Mohon tuan-tuan dan puan-puan isi dengan betul supaya e-sijil dapat dihantar. Dengan menggunakan e-sijil tuan-tuan dan puan-puan tu boleh daftar dalam SPL KPM ya. Tahniah dan terima kasih semua sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Take care, stay safe. Bye. Bye.